Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua pelajar SMK Tunku Besar Tampin. Okey, pada hari ini cikgu akan memberi taklimat tentang cara-cara merekod bacaan nilam. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih mendalam lagi tentang cara untuk merekod bacaan nilam, cikgu akan terangkan sedikit tentang pengenalan nilam itu tersendiri. Alright, nilam merupakan penggabungan atau adunan semua aktiviti galakan membaca dengan memberi pengiktirafan yang sesuai. Program ini merupakan pendekatan menyuburkan tabiat membaca dalam kalangan murid. Program nilam bermula pada tahun 1998 dan penglibatan sepenuhnya di sekolah rendah pada tahun 2003. Apa rasionalnya? Okey, kita tengok ini ya. Rasionalnya, nilam ini untuk membina budaya ilmu dalam masyarakat melalui amalan tabiat membaca yang berterusan. Untuk mencipta budaya ilmu perlu menjana idea serta pendekatan terancang bagi melaksanakan program galakan membaca yang lebih sistematik, terancang, lebih berkesan dan dapat dijalankan secara berterusan ke arah pembentukan insan yang seimbang. Alright, sebelum kita nak mengisi borang nilam ataupun mencatat borang nilam hasil pembacaan kita perlu tahu dulu mengenai mata ganjaran. Okey, mata ganjaran bahan bukan buku, juga mata ganjaran bahan buku. Kita tengok di sini untuk bahan bukan buku. Nombor 1 ini ialah jurnal. Okey, mata ganjarannya 5. Nombor 2, laporan atau majalah, mata ganjaran 4. Yang ketiga, bahan risalah, browser, artikel, rencana, peta, cerpen, bahan pembelajaran, kit pembelajaran, bahan-bahan belajar, CD perisian, pendidikan, video klip, berinformasi. Ini semua kita akan dapat mata ganjaran 3. Okey, yang keempat, katalog, manual pengguna, buku skrap atau buletin. Yang ini 2 mata ganjarannya. Dan yang kelima, carta, poster, komik. Okey, yang ini hanya 1 mata ganjarannya. Baiklah para pelajar, setelah kita mengetahui mata ganjaran bagi bahan bukan buku, yang ini cikgu akan terangkan kepada anda mata ganjaran bagi bahan buku. Alright, bahan buku mata ganjarannya mengikut jumlah muka surat yang anda semua baca. Kita tengok satu persatu. Jumlah buku 30, muka suratnya 31 hingga ke 60, 10 mata ganjaran. Alright, nombor 2 ni 61 hingga 90 muka surat, 20 mata ganjaran. Yang ketiga, 91 hingga 120 muka surat, kita akan dapat 30 mata ganjaran. Yang keempat, 121 hingga 150, kita akan dapat 40 mata ganjaran. Dan yang terakhir, 151 atau lebih daripada 151 muka surat, awak semua akan dapat jumlah mata ganjaran yang tertinggi, iaitu sebanyak 50 mata ganjaran. Okey, jika tadi kita dah belajar tentang mata ganjaran, selain ini cikgu akan terangkan mengenai kutipan bintang. Okey, untuk kutipan bintang, untuk satu bintang, 120 hingga 239 buah buku yang awak perlu baca. Bagi 2 bintang, 240 hingga 359 buah buku. 3 bintang, sebanyak 360 hingga 479 buah buku. 4 bintang, 480 hingga 599 buah buku. Dan yang paling tertinggi, pengiktirafan yang paling tinggi iaitu 5 bintang.
sebanyak 600 buah buku ke atas. Okey, jumlah kutipan bintang ni untuk pengetahuan awak semua, semakin banyak muka surat awak baca, semakin tinggi nilai bintang tersebut. Contoh, kita ambil satu bintang. 120 hingga 239 buah buku. Alright. Seandainya 239 buah buku ini awak baca dan jumlah muka suratnya melebihi 150. 150 muka surat itu awak akan dapat 50 mata ganjaran kan. Jadi kita akan dapat banyak bintang lagi. Alright. Baiklah para pelajar, tadi kita dah belajar sama-sama tentang mata ganjaran bagi bahan bukan buku juga bahan buku. Dan kita pun dah belajar tentang cara untuk kita mengetahui bintang yang akan kita peroleh berdasarkan jumlah buku yang kita baca kan. Jadi dalam slide ini cikgu akan cikgu akan mengajar awak tentang cara perekodan bacaan nilam di dalam borang nilam. Baiklah para pelajar, di sini awak akan dapat lihat paparan borang rekod bacaan murid sekolah menengah. Okey, nama awak perlu tulis nama awak, kelas, tingkatan berapa dan tahun 2021. Alright, di sini bilangan dah tertulis di sini dan judul. Judul ni ialah tajuk buku. Okay, ini saya bagi contoh sahaja ya. Contoh yang pertama, tajuk buku tersebut ialah belajar melalui bermain. Okay, bahasa kita boleh pilih dan kita akan tikkan bahasa apa? Bahasa Melayu. Okay, bahan bukan buku? Tidak. Jika tidak, kita tak perlu nak tikkan buku. Ya, ini ialah buku. Jadi, kita perlu tikkan bahagian bukan fiksyen. Okey? Kerana apa? Kerana fiksyen ini untuk buku cerita. Selain buku cerita, kita perlu tikkan bukan fiksyen. Maksudnya, buku itu tentang akademik. Okey, jumlah muka surat 113. Okey, mata ganjaran 40. Kan di awal tadi kita dah lihat mata ganjaran 113 ini, muka surat ini ialah sebanyak 40 poin. Mata ganjaran dia. Okey, di sini ialah jumlah aktiviti. Jumlah aktiviti saya tulis 5. Sebab apa? Di sini ada jenis aktiviti. Untuk sebuah buku itu tadi, kita akan buat aktiviti bercerita, kita akan buat catatan sedikit, kita akan merumuskan. Kalau nak berlakon, kita boleh buat ke sini ialah aktiviti lakonan dan nyanyian. Daripada buku tu, kita boleh buat skrip, kita boleh buat lirik untuk menyanyi. Itu dah dikira tentang aktiviti lah. Okey. Kita tengok yang kedua pula. Tajuk buku tersebut ialah Falsafah Hidup. Bahasa Melayu. Bahan bukan buku? Tidak. Kita tak perlu tikkan. Buku? Ya. Fiksyen atau bukan fiksyen? Okey, semestinya Falsafah Hidup itu ialah buku bukan fiksyen. Jumlah muka suratnya 168. 168 sudah semestinya mata ganjaran sebanyak 50 yang tertinggi. Okey, 50 poin di sini. Jumlah aktiviti saya tulis 4 kerana jenis aktiviti saya hanya buat 4 sahaja. Contoh bercerita, berlakon, catatan dan komen. Okey, faham? Alright, jika faham, kita lihat yang ketiga. Contoh yang ketiga. Tajuknya Street Food of Malaysia. Okey, bahasa apa? Bahasa Inggeris. Okey, kita tikkan di sini bahasa Inggeris. Alright. Kita tengok bukan buku? Tidak. Buku? Ya. Fiksyen atau bukan fiksyen? Ini ialah buku
buku bukan fiksyen. Okey. Jumlah muka surat 93. 93 muka surat, sebanyak berapa mata ganjarannya? Ya, hanya 30 mata ganjaran. Okey. Jumlah aktiviti 3. Sebab apa? Di sini ada 3 aktiviti. Bercerita, membuat catatan dan memberi komen tentang buku yang awak baca. Yang keempat, terlihat yang keempat, cerpen hadiah. Okey, cerpen hadiah. Bahasa Melayu. Kita tik dekat sini, bahasa Melayu. Alright, bahasa Melayu kita tikkan. Bukan buku ke? Ya, cerpen termasuk di dalam bahan bukan buku. Okey, bahan bukan buku. Kita tik kat sini. Bahan bukan buku. Mata ganjarannya hanya 3 sahaja. Hanya 3. Dia tak ada. Kalau bahan bukan buku, mata ganjaran hanya sedikit dan dia tak minta kita berapa muka surat. Okey, dia tahu hanya 3 mata ganjaran sahaja. Okey, para pelajar, tadi cikgu dah tunjukkan cara untuk merekod bacaan nilam. Okey, di bahagian terakhir borang nilam tersebut, dia ada tunjukkan jumlah keseluruhan. Berapa bacaan, berapa bilangan buah buku bahasa Melayu, bilangan buah buku bahasa Inggeris, mata ganjaran untuk bahan bukan buku. Okey, berapa bilangan bahan buku fiksyen, berapa jumlah muka surat keseluruhan, berapa jumlah mata ganjaran keseluruhan dan berapa jumlah aktiviti yang awak telah buat. Di sini dia akan jumlahkan secara automatik jika anda semua menggunakan Excel yang cikgu akan berikan. Okey. Sebenarnya ada 3 cara, okey, ada 3 cara pengisian bacaan nilam awak. Yang pertama, awak boleh gunakan Excel ni untuk merekod. Senang kan? Bila dah rekod, dia akan automatik, dia akan kira beribu-ribu, beratus ribu jumlah muka surat pun dia akan tolong kirakan. Pilihan yang kedua, para pelajar, awak boleh print out borang tersebut dan tulis manual, tulis tangan, kira pun sendiri. Itu pilihan kedua. Pilihan ketiga, pilihan terakhir, jika awak tak ada kemudahan laptop, tak ada kemudahan printer, awak boleh tulis data itu di dalam buku. Apa jenis buku pun boleh. Buku khas lah untuk nilam. Janji awak ada merekodkan bacaan nilam tersebut. Ada alasan kenapa awak tak boleh merekodkan bacaan nilam. Tak ada alasan. Cikgu harap pelajar SMK Tunku Besar Tampin, semua pelajar SMK Tunku Besar Tampin dapat menjalankan tanggungjawab anda sebagai seorang pelajar untuk melaksanakan tanggungjawab ini. Tanggungjawab ini hanya untuk membaca buku sahaja. Okey, membaca buku dan merekodkan bacaan buku awak tu. Okey, mungkin ada para pelajar yang tertanya-tanya berapa jumlah buku yang perlu dibaca minimum paling sikit. Yang paling sikit seminggu awak perlu baca 4 hingga 5 buah buku. Dan untuk sebulan bila kita jumlahkan dia akan menjadi 16 hingga 20 buah buku. Yang ini ialah minimum. Semakin awak membaca, semakin banyak input informasi yang awak akan ketahui. Okey. 4 hingga 5 buah buku untuk seminggu dan sebulan sebanyak 16 hingga 20 buah buku. Awak kena ingat, semakin banyak
jumlah muka surat yang awak baca, semakin banyak pungutan bintang. Okay, ataupun semakin banyak buah buku yang awak baca, juga semakin banyak jumlah pungutan bintang yang awak semua akan perolehi. Alright, para pelajar, mungkin ada tertanya-tanya. Okay, tanya-tanya, dah baca buku, dah buat bacaan nilam, mengisi data nilam di dalam borang nilam itu sendiri. Ke mana? Ke mana data nilam ini akan dibawa? Alright, akan dibawa. Bila anda semua dah buat bacaan nilam, dah merekodkan bacaan nilam individu, bacaan jumlah keseluruhan itu awak setiap bulan awak perlu buat jumlah keseluruhan, awak akan beri kepada guru kelas. Okey, guru kelas akan mengisi borang untuk keseluruhan kelas masing-masing. Okey, bila dah ada jumlah keseluruhan kelas, ada 30 pelajar, 30 data, guru kelas akan dapat, dia akan jumlahkan ke semua satu kelas itu dan jumlah itu semua akan diberikan kepada guru nilam. Alright, guru nilam dah buat semua data untuk keseluruhan sekolah, untuk satu sekolah, semua pelajar dan data tersebut cikgu akan bawa ke PPD. Okay, ke PPD. Seterusnya, PPD akan bawa ke JPN dan akhir sekali di peringkat yang tertinggi ialah ke KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia. Okay, yang ini semua berkaitan. Okay, data sekolah kita akan dilihat di semua peringkat ini. Okay, dia nak melihat bagaimana pelajar-pelajar di SMK Tunku Besar Tampin ini membudayakan amalan membaca. Kita dah sedia maklum kan, membaca itu jambatan ilmu. Okay? Alright, cikgu harap pelajar yang cikgu kasih, semua pelajar Tunku Besar Tampin yang cikgu sayangi semua dapat menjalankan tanggungjawab ini untuk membaca buku, menyempurnakan tugasan, menyempurnakan rekod bacaan nilam untuk memudahkan semua pihak. Memudahkan semua pihak bagi mendapatkan data bacaan nilam sekolah SMK Tunku Besar Tampin. Alright. Setelah cikgu dah bagi taklimat daripada awal hingga yang kesan yang terakhir ini, dengan harapan para pelajar dapat membuat rekod bacaan nilam secara individu. Okey, terima kasih kerana sudi mendengar taklimat yang cikgu telah berikan. Okey, cikgu sudahi taklimat ini dengan terima kasih.